Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi ini untuk kita mengulang kaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku lebih kurang setelah Nabi berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun. Untuk makluman kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dekat Mekah ni 13 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah dan berdakwah selama 10 tahun. Jadi tempoh keseluruhan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Sebelum saya cerita tentang Al-Isra' wal Mi'raj ini, dia ada sebab kenapa berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran dipanggil sababun nuzul, sebab diturunkan ayat Al-Quran. Kalau dalam hadis dipanggil sababul wurud, sebab kenapa Nabi sebut hadis tu. Contoh kita ambil contoh mudah, turunnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Surah itu diturunkan apabila orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diorang dah give up, buat tawar menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tinggalkan kerja dakwah, kerja kepada mengajak orang beriman pada Allah. Lalu orang kafir kata, wahai Muhammad, kita kalau bergaduh macam ni tak selesai masalah. Apa pendapat kau kalau kita buat win-win situation? Maknanya contoh, tahun ni kita sembah Allah, tahun depan sembah berhala, setahun sekali. Tahun ni Raya Aidilfitri, tahun depan di Bali, gitu. Kita tak nak gaduh-gaduh, kita nak hidup harmoni. Maka Nabi tak ada jawapan, sehinggalah Allah Ta'ala turunkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Itu contoh sababun nuzul, kan, sebab turun ayat. Contoh hadis pula sababul wurud, kenapa Nabi sebut hadis tu. Contoh, Nabi ditanya tentang masalah hukum laut. Laut ni apa hukumnya? Boleh tak minum air dia suci ke tidak? Ikan-ikan, binatang-binatang yang ada dalam laut tu apa hukumnya? Najis ke tidak? Bila sahabat tanya, maka Nabi kata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut ini airnya suci dan segala isi perutnya pun suci juga. Ya, semua. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, kita boleh makan semua apa yang dalam laut tu. Akak-akak, acik-acik nak makan tapak Sulaiman pun boleh, kalau lalu lah, kan. Kuda laut ke, ikan duyung ke, contoh, boleh belaka nak makan. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini ada sebab kenapa berlaku. Lebih-lebih lagi peristiwa ni peristiwa yang tak pernah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mana-mana Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya berpunca dengan sebab 3 peristiwa besar. Yang pertama, dengan sebab kewafatan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah, semua orang tahulah pasal Khadijah ni. Seorang isteri yang banyak berkorban untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita pasal Khadijah, dia kena cerita pasal bab lain lah, tak boleh campur dengan Isra' wal Mi'raj, panjang nanti jadinya. Yang banyak berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian wafat pula Abu Talib, pakcik Nabi, pun yang banyak berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bela Nabi sejak daripada kecil, yang sayang Nabi lebih daripada dia sayang anak dia sendiri.
yang ketika dia hidup orang kafir tak berani nak sentuh Nabi SAW. Besarnya jasa dua orang ni. Tiba-tiba tadi Allah, dua-dua ni mati serentak. Bukanlah serentak hari yang sama, selang beberapa hari. Khilaf ulama, ada ulama kata Khadijah meninggal dulu, ada kata ulama Abu Talib meninggal dulu. Bila dua-dua orang ni meninggal, Nabi dah tak ada pembantu, tak ada orang yang nak support perjuangan Nabi. Lepas tu pula, kebetulan di waktu yang sama, Nabi dan para sahabat tengah teruk diboikot oleh puak-puak kafir. Dia panggil Amul Huzni kan, tahun kesedihan. Makanan tak ada, minuman tak ada, macam-macam susahnya Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengambil keputusan untuk cuba berdakwah ke Taif. Akak-akak senang anak yakin semua acik-acik semua pernah pergi Taif belaka kan. Maka Nabi SAW ajak anak angkat dia, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, menemani Nabi SAW menuju ke Taif. Saya tak tahulah, mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang tak tahu. Acik-acik akak-akak semua tahu tak, Nabi ke Taif tu pergi naik apa? Naik bas. Banyaklah bas zaman dulu. Unta, kuda, Nabi pergi berjalan kaki, sayran alal aqdam, berjalan kaki. Kita kadang terfikir, kenapa pula berjalan kaki? Kuda kan ada, unta kan ada. Nabi berhijrah pun naik unta, kenapa jalan kaki? Ulama sirah kata sebab Nabi nak merahsiakan perjalanan Nabi daripada pengetahuan orang kafir Quraisy. Sebab kalau naik unta ke naik kuda, tiba-tiba diorang nampak daripada jauh, kelang kabut Nabi. Nak sorok unta lagi, nak sorok kuda lagi. Jadi cara yang paling selamat jalan kaki. Boleh ikut celah-celah bukit, lereng-lereng gunung, boleh menyorok dan sebagainya. Itu cara paling selamat sallallahu alaihi wasallam. Dan acik-acik pun tahu Taif ni dengan Mekah bukan dekat-dekat. Lebih kurang hari ni 100 km ikut highway. Ikut highway 100 km. Zaman dulu kak, tambahlah berapa batu. Tanta dekat-dekat, mungkin 150 batu, Allahu alam. Tapi Nabi SAW merentas ratusan, ataupun kita kata jauh perjalanan padang pasir itu, merentas padang pasir, bertemankan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk apa? Untuk berdakwah dekat Taif dengan harapan mana tahu kot-kot orang Taif menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua pun merentas padang pasir. Wah, gitulah lebih kurang sound effect padang pasir tu. Okey. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya sampai ke Taif. Dia kalau speaker sedap lagi sedap lah bunyi dia. Okey, sampai dekat Taif. Kita ni bila saya terkenal ke Nabi ni, Allahu Akbar. Nabi pergi ceramah tak pernah dijemput. Kita ni orang jemput. Lepas tu ada makan lepas ni kan. Sebab nampak ada makanan tu, confirm ada makan lah kan. Kita ni di akhir zaman kak, memang hancurlah, barai. Bukan semua ustaz macam tu. Kita tak boleh nak hukum semua. Ada je asatizah yang ikhlas, yang takdiman ada. Tapi di akhir zaman ni, oh, kalau aku dengar macam-macam cerita. Lagi-lagi kalau yang minta datang ceramah tu jauh-jauh. Taklah jauh mana, zaman sekarang canggih kan. Bila ustaz tu dijemput, nanti ustaz tanya, DPA akan jawab. Dia kira kilometer, dia kata. Oh, kira kilometer. 300 kilometer 3,000. Oh, 3,000 tu tak termasuk hotel. Kadang-kadang tak sampai 300 kilometer pun. Kampung sebelah dia charge 5,000. Ini anda dengar dengan telinga saya, dan yang cakap tu orang yang jemput tu. Orang tu jemput, dia cerita kat Ana.
5,000 aku cakap, biar betul kau. Ya ustaz, kita tak ada bajet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kan. Saya bagi saya pendapat peribadi lah ya. Kalau ustaz tu nak letak harga, taklah salah. Tapi kalau over sangat tu, bagi saya tak elok lah, orang kata tak elok. Dan saya punya perangai, harap-harap Allah pelihara lah perangai saya sampai mati. Saya tak pernah letak. Tak pernah letak. Kalau orang tanya kan, ini antara soalan yang paling aku menyampah nak dengar. Orang kata, ustaz, berapa ni anda kata terpulang. Kalau ada, tak ada, sudah. Itu jawapan aku. Terpulang, ada, tak ada, sudah. Simple present tense. Sebab apa? Kalau kita letak nilai-nilai ni, itu sebenarnya menjahanamkan hati kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Maka Nabi SAW itu Nabi pesuruh Allah. Dia pergi ke Taif tu, tak ada orang jemput, tak ada disediakan homestay, makan dekat mana, minum dekat mana, berteduh dekat mana, wallahu a'lam. Sampai dekat Taif, Nabi pun mula berdakwah. Bila berdakwah dekat Taif, cerita Taif ni panjang tau. Saya nak ringkaskan cerita tu sebab kita nak pergi ke Isra' Mi'raj ni jauh perjalanannya kak. Sampai ke sana Nabi berdakwah, dan responnya semua orang Taif reject Nabi. Ada kata, kau ni gila apa? Macamlah tak ada orang lain yang Allah nak pilih menjadi Rasul. Kau tu buta huruf, SPM pun tak ada. Yang tu aku tambah SPM. Kalau nak kira orang lebih layak dapat wahyu, Abu Jahal lebih layak. Abu Jahal tu Tan Sri Datuk Abu Jahal. Kau jangan main. Dia ada kedudukan, dia ada pengaruh. Kau ada apa? Belalah, melayan aku, buang masa cakap dengan kau. Ni bahasa orang KL macam tu kan. Kakak okey kan. Saya tak boleh skema-skema ya. Saya punya bahasa stay macam ni lah. Forever and ever and Batman forever. Macam inilah aku kan. Anda ni tak boleh skema-skema sangat. Jadi ada kata pula, apa pasal pula Allah pilih kau je Nabi? Kau ni betul Nabi Dia pun ambil kelambu Kaabah. Ni semua ada dalam sirah. Orang ni dah dia simpan kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ni tiap-tiap tahun dia akan tukar, dia akan bagi kepada pembesar-pembesar yang tertentu. Dia kata, kalau kau betul Nabi, kau tengok sekarang juga aku koyak kelambu Kaabah. Maknanya apa? Kelambu Kaabah ni berdiri dihormati. Kalau kau koyak, Allah balakan kau on the spot. Gitulah bahasa mudahnya. Kalau kau betul Nabi, aku koyak kelambu Kaabah depan kau. Dia pun keluarkan, dia koyak. Dia koyak, tak ada apa pun, tak kena peti pun. Bohong lah. Tak ada masa kau nak dengar cakap kau ni. Macam itulah yang anda baca, wallahu alam. Orang lain baca mungkin banyak lagi. Nabi berdakwah dekat Taif selama 10 hari. Siang malam, pagi petang, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Semua tak layan. Akhir Nabi kata dekat anak angkat dia, jom kita baliklah. Ingatkan balik. Sebab tu anda terfikir kan, 10 hari tu Nabi makan dekat mana, tidur dekat mana, kan, rehat dekat mana. Sebab tu kalau acik-acik tuan-tuan yang pernah pergi ke Taif, dekat Taif ni ada sebuah masjid yang panggil Masjid Ku. Ku ni siku. Dia panggil Masjid Siku. Dulu tak adalah masjid tu, tapi tempat tu Nabi pernah berhenti. Ceritanya Nabi dah tak larat, dah letih sangat, lapar dahaganya. Nabi pun berteleku dekat sebuah batu ni. Ada batu, Nabi pun letak tangan. Dengan izin Allah, batu tu lembut membentuk siku Nabi SAW. Letak lembut batu tu. Macam orang kata Maqam Ibrahim tu kan, ada bekas tapak Nabi Ibrahim kan. Macam tu lah. Dan anda sempat tengok batu tu. Tapi sekarang dengar dia dah tak ada dah. Saudi dah buang batu tu. Saudi biasalah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Yang kau buat bandar denom jadah apa, itu tak bid'ah pula. Kepala otak kau. Geramlah aku ni. Ana masa pergi, tak ingat tahun bila, banyak tempat yang masih ada lagi. Dengar-dengar sekarang banyak tempat dah ditutup dan sebagainya. Ana nak cakap terus terang Saudi ni memang merosakkan sejarah. Banyak sejarah Nabi di padam. Mana tak tahu apa penyakit dia, aku tak faham. Yang banyak simpan sejarah Nabi ni Turki, Syria, negara-negara Syam banyak simpan sejarah Nabi. Saudi kalau boleh dia nak hapuskan semua sejarah Nabi. Sebab tu kalau orang pergi umrah kan, nanti dalam apa kata ziarah tu,
ziarah muzium Mekah. Anak kata kau pergilah, aku malas pergi. Sebab apa? Dalam muzium tu semua sejarah Saudi belaka. Tak heran aku nak tengok kata. Okey. Bila Nabi SAW nak keluar, tiba-tiba orang Taif ni dihantar budak-budak nakal kejar Nabi dan baling batu kepada Nabi SAW. Kalau setakat tak dengar ceramah, tak apa lagi. Kau maki aku, tak apa lagi. Ni sampai kau baling batu, apa cerita kan? Kita kau ceramah gini kan, orang tak marah tak apa, tiba-tiba balik keluar-keluar tengok tayar aku pancit 4-4. Siapalah pula pancit tayar aku, contoh kan. Itu pun dah macam jam, jahatnya contoh kan. Nabi ni kena baling batu, Nabi lari. Dan anak saudara Nabi Zaid bin Harithah pertahankan Nabi. Orang keliling kelalang ni baling batu. Zaid bin Harithah kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke depan, kejap belakang. Habis kepala dia, badan dia berdarah-darah pertahankan Nabi SAW. Almarhum Syahid biiznillah Dr. Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, dia kata apa? Perbuatan Zaid bin Harithah mempertahankan Nabi SAW daripada dibaling batu menjadi bukti dalil kita pada hari ini wajib pertahankan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang diteruskan oleh para ulama-ulama pada hari ini. Nabi dah tak ada dah. Nabi dah wafat SAW. Tetapi yang menyambung kerja dakwah Nabi, siapa dia? Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dan Nabi pun kena juga sampai bertakung darah di dalam kasut Nabi SAW. Anda cuba merasailah macam mana sakitnya Nabi tu kena baling batu. Anda kadang-kadang kan bila baca sirah ni, mengajar kat budak-budak mahat ni, anda kata, cuba ustaz ambil kayu, aku lepuk kau punya ni buku lali, kau rasa apa? Cuba akak try tengok. Tak payah kita kepuk lah, akak lagakan dua-dua, buku lali kanan dan kiri, berdengung sampai kepala kau tu tak? Itu kita lagakan. Ini orang baling batu kan, berdarah ni, dengan buku lali, dengan tercabut kuku, terhencut-hencut Nabi berlari SAW. Lepas tu bila nak baca sirah ni, kata ya Allah, ini akal kita yang senting, yang singkat ni, kita kata apa? Ya Allah, kenapalah? Kalau kita kata kan, apa salahnya Allah turunkan Jibril beritahu, wahai Muhammad, kau nak pergi Taif ya? Tak payahlah. Taif tu orang gila ramai. Dia baling kau nanti, dia maki, tak payah Muhammad, buang masa je. Tapi kan Allah biarkan. Allah biarkan Nabi pergi, dan Allah biarkan Nabi kena belasah. Allah biarkan, dan Allah kenapa macam tu, kenapa? Allah nak bagi tahu pada umat Nabi kita pada hari ini, itulah perjuangan Islam, bukan senang, susah. Perjuangan Islam tu susah sangat-sangat. Kita ini seribu rahmat dah kita ni. Okey kak semua. Jadi setelah Nabi dibaling batu SAW, Nabi lari terhencut-hencut dengan badan sakit, perut lapar, dahaga. Masuklah dekat sebuah kebun. Sampai dekat kebun tu Nabi duduk, mengalir mata Nabi SAW. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Nabi kata apa? Allahumma inni ashku ilaika dhi'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ila akhir doa. Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku, wa qillata hilati, betapa sikitnya usahaku. Nabi berdakwah pergi jalan kaki berhari-hari, panas, tak tahu bermalam dekat mana, lapar dan sebagainya. Sampai dekat Taif berdakwah siang malam pagi petang, kena maki, kena kutuk, kena baling batu, berdarah-darah. Macam tu punya teruk pun Nabi kata apa? Qillata hilati, sikit usahaku ya Allah, sikit usahaku ya Allah. Kita pada hari ni macam anda katalah tadi ya, pergi jemputan orang mengajar, dah nak demand macam-macam, kepala otak kau berjambul kan, letih lah, jauh lah, itulah, inilah. Memang barai lah kita akhir zaman. Allah
Allah. Kalau macam mana kan, Ana hari ni cuti lah. Hari Rabu memang Ana cuti, Ana ngajar kat luar. Hari lain semua Ana ngajar kat Mahat. Mengajar Mahat letih. Mengajar budak-budak ni letih. Tapi memang kena mengajar, memang kena letih lah. Kadang-kadang kita rasa baru aku cakap dah sakit dah. Kan? Kita mengajar, alah kau mengada-ngada lah kau letih, Nabi kena baling batu kau tahu tak? Tapi Nabi kata wakillah tahilati, sikit usahaku ya Allah, wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku pada pandangan manusia, wa anta rabbul mustad'afin, engkau lah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa engkau nak sedahkan aku ya Allah? Nangis Nabi SAW. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba datang tuan kebun. Tuan kebun, owner kebun ni orang kafir, Utbah wa Syaibah ibnai Rabi'ah. Dia tengok, aku macam kenal je, itu Muhammad tu. Dan dua-dua ni kafir, dan dua ni akan lawan Nabi dalam perang Badar nanti. Tapi tadi Allah dikesian ke Nabi hari itu. Dia pun bagi tahu dekat budak yang jaga kebun tu, boy come here boy, ni kau ambil anggur ni bagi dekat orang tu. Kesian pula aku tengok. Budak ni pun bawa lah anggur tu ke Nabi SAW. Dia kata, tuan, jemput makan. Nabi SAW ni ambil anggur tu dan kata Bismillah. Itu yang Nabi, Bismillah. Bila Nabi kata Bismillah, budak ni tanya, tuan baca apa tu? Saya tak pernah dengar orang sini nak makan dibaca. Tuan baca apa tu? Nabi SAW dengan letih, dengan perut lapar, dengan sedih. Tiba-tiba ada seorang budak respon, jaga kebun je pun. Nabi terus seronok. Nabi pun tanya, Mas Muka, nama kamu siapa? Budak ni kata, Ismi Adas, nama saya Adas. Wa ma dinuka, agama kau apa? Budak ni kata, Nasraniyah, Kristian. Wa min ayyi qaryatin anta, engkau daripada negeri mana, kampung mana? Budak ni kata, saya daripada Ninawai. Ninawai. Bila budak disebut Ninawai, apa kata Nabi SAW? Qaryatu Yunus bin Matta. Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Nabi Yunus yang kena makan dengan ikan tu. Bila Nabi sebut kampung tu kampung Nabi Yunus, budak ni terperanjat. Dia kata apa? Wa ma adraka annaha qaryatu Yunus bin Matta. Macam mana tuan boleh tahu yang tu kampung Nabi Yunus bin Matta? Sebab Iraq dengan Taif jauh. Ana rasa lebih kurang dekat-dekat 2000 kilometer. Dan saya pun tak tahu macam mana budak ni boleh tercampak dekat Taif, bekerja dekat kebun ni. Dan ditadikan Allah rezeki dia bertemu Nabi SAW. Dia tanya, tuan tahu mana tu kampung Nabi Yunus? Orang sini pun tak tahu. Maka Nabi kata apa? Innahu akhi, huwa nabiun wa ana nabi. Yunus itu saudara aku, dia Nabi dan aku juga Nabi. Bila Nabi kata macam tu, budak ni menangis dan dia pun cium kaki Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan semua, kakak semua, tengok satu bandar Taif semua tak terima dakwah Nabi. Tiba-tiba Allah pilih seorang budak jaga kebun. Kalau kita pada hari ni kawash lah, budak jaga kawash kan, budak apa benda, tak ada benda kan. Kalau kita fikir lainlah yang beriman tu, korporat ke, datuk ke, tun ke, Tan Sri ke, masyuk kan, adalah faedahnya kita kata. Tapi tengok Allah pilih seorang budak jaga kebun, yang dia pun tak pernah berangan, dia tak pernah menyangka yang dia beriman dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau ada seorang yang mendapat petunjuk dengan usaha kamu, dengan izin Allah, itu lebih bagus daripada engkau dikurniakan unta-unta yang berwarna merah. Dia nak beritahu, Islam ni dia tak pernah tengok latar belakang kita apa, warna kulit engkau ke, apa ke, tak pernah. Kan? Tapi kalau engkau beriman, engkau bertakwa, engkau lah yang paling mulia. Walaupun kau jaga kebun. Macam tadi Bangla yang jaga, yang bersih-bersih ni kan.
Ada pun kuluki dia kat masjid, aku kata mana orang tak ada ni. Dia pun kata, nama dia apa aku tak tahu. Dia kata, saya kerja di sini Bangladesh. Ahlan wa sahlan, dia kata kan. Okey kan. Kita kadang kan macam tu tak baik. Nabi kata apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla baina Arabin wa ajami illa bittaqwa. Semua kamu daripada anak Adam dan Adam daripada tanah. Tak ada beza antara warna kulit, putih, hitam dan sebagainya kecuali ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis cerita tu, Nabi SAW pun kata ke Zaid, jom kita balik ke Mekah. Nabi pun balik. Dalam sirah kata, Nabi ni teringat Taif. Kenapa dah teruk sangat orang Taif buat aku ni. Teruk sangat. Dia baling aku. Sedih ni, sedih. Masalahnya wahyu tak turun. Tak ada wahyu. Nabi macam dibiar macam tu tahu. Dalam sirah kata, Nabi ni berjalan dekat-dekat 30 batu dalam keadaan sebab, dalam keadaan kita kata macam mana macam ginilah. Contoh seorang suami yang baru kehilangan kerja, makna kena buang kerja, anak ramai kat rumah, lapar, bini minta cerai. Contoh. Dia pun jalan, tak tahu ke mana, macam tak tahu arah. Jalan, tengok. Gitulah. Nah, Nabi macam itulah. Nabi ni jalan, tak tahu nak ke mana. Ya Allah, apalah nasib aku, ya Allah. Kenapalah orang buat macam ni aku, ya Allah. Sejauh hampir 30 batu Nabi jalan macam tu. Sedih Nabi. Sebab tu kalau kita bawa kereta dekat-dekat jalan raya ni, tiba-tiba tengok ada orang buat slow dekat lane belah kanan, biarkan je lah. Dia tengah healing. Kau dia tak layan, kau angkat api dia buat bodoh, kau cilok je kan. Maknanya dia kadang dia tak lihat apa, otak dia tengah buntu, dia tak ada fokus lah. Kadang jadi macam tu tau. Maka itulah situasi Nabi SAW. Orang Taif baling batu, maki hamun Nabi. Lebih kurang 30 batu. Turun malaikat kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, lau syi'ta, kalau kau nak, aku akan angkat bukit bukan gunung ganang untuk aku hempuk atas kepala orang Taif yang mampus semuanya. Kan? Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Engkau berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu apa-apa, ya Allah. Okey, Nabi pun balik ke Mekah. Sampai dekat Mekah, masih lagi sedih, duk fikir apalah nasib aku. Sehinggalah berlaku satu malam. Nabi kata, ketika aku antara tidur dan jaga, iz atani atin fastaiqazani. Antara tidur dan jaga, tiba-tiba Nabi cakap, ada satu suara panggil aku, ya Muhammad. Ya Muhammad, qum ya Muhammad. Muhammad, bangkit wahai Muhammad, bangkit. Maka Nabi kata, fastaiqaztu. Maka aku pun bangkit. Fatataba'tu basari. Dan aku ikut mata aku. Keluar rumah, ikut. Macam, bahasa kita kata macam kena pukau lah gitu. Ikut aja suara tu. Dan Nabi pun sampai ke kawasan luar Masjidil Haram. Akak-akak janganlah bayang Masjid Haram sekarang ni lawa sangat. Dulu mana ada apa, Kaabah, lepas tu padang pasir, gitu aja. Fa idza ana bidabatin. Tiba-tiba Nabi kata, aku nampak ada seekor binatang. Kan binatang ni kecil sikit daripada keldai, besar sikit, kecil sikit pada kuda, besar sikit pada keldai. Dan kita pun sedia maklum, namanya Buraq. Buraq ini ulama kata sama ada daripada perkataan biriqun. Biriq ini dengan mana putih melepak. Putih melepak. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat Google kan, ada jenis kuda yang mahal tu, dia punya bulu tu kak berkilau, kau tahu tak? Subhanallah, tak tahu berapa juta, tak tahu ribuan kuda tu. Dia punya bulu tu berkilat tu. Memang cantik gila kuda tu. Anda pernah tengok lah gambar tu lah kan, bukan tengok depan mata. Tak beritahu cantik. Maka Buraq ni putih melepak, biriq, bersinar. Dan ada pendapat ulama kata dengan makna barqun, kilat halilintar, dengan sebab kecepatan dia tu kan. Dia nak pergi mana, dia tengok aja, dia tengok sampai, padu gila kau, laju.
Maka apa kata Jibril? Wahai Muhammad, naik burak ini. Qala, barulah bermulanya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi tu baru mukadimah, baru nak start cerita. Kan. Qal wa yamdi mawqibuhu al-maymun sallallahu alaihi wasallam fayamurru ala mawaqi' mubarakah musharrafah. Faminha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan sampai daripada Madinah, Yathrib, daripada Makkah nak menuju ke Palestin, ada beberapa tempat yang Nabi singgah, ya. Qal faminha wa hiya awwaluha ardu dhati nakhlin. Sampai satu tempat ni Nabi berhenti. Faqala lahu Jibril, tempat tu banyak pokok-pokok tamar. Maka Jibril kata ke Nabi, inzil fasaliha huna. Wahai Muhammad, turun dan sembahyang di sini. Fanazala fasala thumma rakib. Kemudian Nabi pun turun daripada burak, Nabi sembahyang dan Nabi naik balik burak. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril tanya kepada Nabi, atadri aina salaita? Wahai Muhammad, kau tahu tak kau sembahyang kat mana tadi? Nabi kata, la, tak tahu. Dan Nabi tak pernah pergi pun tempat tu. Apa kata Jibril? Salaita bi Taibah wa ilaiha muhajarah. Engkau bersembahyang di sebuah lokasi namanya Taibah, dan di sinilah engkau akan berhijrah, iaitulah Al-Madinatul Munawwarah. Jadi Allah dah tunjuk kepada Nabi lokasi yang akan Nabi berhijrah satu hari nanti di Madinah. Allah tunjukkan bila? Pada malam Al-Isra' wal Mi'raj. Ada setengah riwayat yang sebut Nabi bermimpi lokasi itu. Sumantalaqal buraq. Kemudian dituliskan lagi perjalanan. Ila an wasala Madyan, sehingga Nabi sampai ke sebuah lokasi bernama Madyan. Madyan ni border antara hari ni border antara Saudi dengan Jordan. Kalau kakak tuan-tuan masih ingat lagi, di situlah tempat Nabi Musa berhijrah kali pertama. Kan Nabi Musa, diringkaskan cerita, Nabi Musa ni kan pernah bunuh seorang bangsa Qibti, geng-geng Fir'aun. Yang Qibti ni dia cari pasal dengan seorang Mamat Bani Israel. Lalu Bani Israel ni minta tolong dengan Nabi Musa, Musa tolong Qibti ni aniaya aku. Maka Nabi Musa pun nak settle lah. Quran kata fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Nabi Musa pun pergi, dia pun wakazahu. Wakazahu ni ada ulama tafsir kata tolak macam ni, tolak. Apa gaduh-gaduh ni Dia pun tolak Qibti tu. Ada ulama tafsir kata Nabi Musa bagi penumbuk sebiji, berdemam dia bagi, meninggal dunia. Padunya penumbuk Nabi Musa, kan. Setahu kita lah penumbuk yang paling padu kalau di kalangan boxer ni, apa nama, Mike Tyson. Dia punya penumbuk tu boleh patahkan tengkuk seekor lembu. Padu tak padu penumbuk dia, kan. Tapi setakat ni tak ada lagi yang lawan dengan Mike Tyson meninggal dunia patah tengkuk. Tapi Nabi Musa dia bagi sebiji meninggal mamak ni. Bila meninggal, viral dekat Mekah, Nabi Musa yang bunuh. Maka Nabi Musa pun kelang kabut. Dia ringkaskan cerita, lari daripada Mesir menuju ke Madian. Jauh tu, jaraknya hampir-hampir dekat 200 km. Lari turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, sampai ke Madian. Kat situ. Inda syajarati Musa allati istazalla tahta hina kharaja min Misra. Nabi SAW diarahkan Jibril turun dekat Madian, dekat sebatang pokok. Yang pokok itulah Nabi Musa berteduh ketika melarikan diri daripada Mesir. Cerita panjang dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa rehat dekat bawah pokok tu, dan di situlah dia bertemu dengan dua orang anak Nabi Allah Shu'aib. Okey. Faqala lahu Jibril, maka Jibril kata, inzil fasalli, wahai Muhammad, turun sembahyang dekat sini. Sumantalaqu ila turi Saina. Kemudian mereka meneruskan perjalanan daripada Madian menuju mana, daripada border Saudi sekarang ni, Saudi dengan Jordan, terus naik masuk ke Mesir, singgah ke mana? Dekat Turus Saina, watini wa zaitun wa turi sinin. Bukit, kita panggil bukit Tur Sinai, kan. Tur Sinai kita kata.
Bukit itu nama Bukit Tur. Saina nama padang pasir. Padang pasir Saina. Haitsu kallama Allahu Musa. Di situlah Nabi Musa berdialog dengan Allah Ta'ala. Faqala lahu Jibril. Maka Jibril kata kepada Nabi kita, inzil fasalli wahai Muhammad, turun sembahyang dekat sini. Qal fanazala farakiba. Maka Nabi SAW pun turun dan sembahyang dekat situ dan meneruskan perjalanan. Bukit Tur Saina ni Kak, kalau kita nak naik berjalan kaki memakan masa 4 jam. Anak masa belajar Mesir dulu sempat naik. Kita orang naik pukul 12 lah lebih kurang, 12 malam. Sampai dekat puncak dia pukul 4 pagi, 5 pagi macam tu. Tinggi sangat. Jalan dia gitu, macam jalan cerita hantu gitu. Naik bukit, seram, gaung. Tapi orang ramai je naik, pelancong ramai naik. Dan ada kalau orang tak larat kan, dia bawa unta bawa naik. Tapi anda tengok seram aja. Kenapa? Takut unta tu terplay out kaki dia. Dia tergelecor pelepok, jatuh dalam gaung tak pasal. Atas tu ada RNR kan. Kalau air mineral ni, kalau kat bawah contohlah harga RM1, sampai ke atas tu sebotol RM20. Makin tinggi makin mahal. Okey, sampai ke atas tu kita nampaklah tempat Nabi Musa punya mihrab, beribadah dan sebagainya. Qal farakiba ila an balagha ardan fabadat lahu qusur Syam. Nabi meneruskan perjalanan sampai dekat sebuah lokasi. Nabi nampak daripada jauh istana negara Syam. Syam ni 4 negara, Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Faqala lahu Jibril. Maka apa kata Jibril? Inzil fasalli wahai Muhammad. Muhammad turun sembahyang dekat sini. Nabi pun turun bersembahyang dan Jibril bertanya, atadri aina salaita? Kau tahu tak kau sembahyang kat mana tadi? Nabi kata, aku tak tahu. Apa kata Jibril? Salaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Tempat kau sembahyang tadi namanya Baitul Lahmin. Kita kata Baitul Laham. Tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Okey. Tengah-tengah Nabi meneruskan perjalanan ini, izra'a ifritan minal jinni yatlubu bi syu'lati min narin kullama iltafatat ra'ahu. Tengah-tengah laju burung ni, tiba-tiba Nabi tengok belakang, nampak macam ada cahaya. Cahaya apa tu? Rupa-rupanya Nabi dikejar oleh Ifrit. Ifrit ni ketua segala jin. Semua jin-jin apret, jin tongkol, jin apa benda semua tu, seluar jin, kecuali jin Samsudin lah, tak termasuk. Semua jin-jin ni ketuanya Ifrit. Ketua dia. Dia kejar Nabi. Dan dia bawa obor. Dia kejar Nabi ni kan. Nabi nampak, apa benda tu? Maka apa kata Jibril? Ala u'alimuka kalimatin taquluhunna. Wahai Muhammad, nak tak aku ajar kepada engkau beberapa perkataan. Idza qultahunna tafi'a syu'latu wa khara li fihi. Kalau kau baca ayat ini, kau baca doa ini, akan terpadam api yang Ifrit tu bawa dan dia akan tersungkur. Nabi kata, bala, ya, aku nak ajarkan pada aku. Maka kata Jibril, baca doa ini wahai Muhammad. A'udzu biwajhil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Maka Nabi membaca doa ni, fankabbali fihi. Elok Nabi habis baca, Ifrit tu terus tertongging, berdegung-berdegang, tergolek-golek, hilang tak ke mana, wallahu alam. Jadi ini doa, orang kata kalau orang kena ganggu jin ke kenapa ke, bacalah doa ni. Panjanglah doa tu. Nanti kalau saya terbenak, nak share lah. Qal, Nabi meneruskan perjalanan lagi. Fasaru hatta ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Okey, pemandangan ni Kak ada dua versi Satu versi Nabi tengok ketika dalam perjalanan, masih lagi dekat dunia tau, belum naik ke langit. Ada lagi satu versi Nabi tengok ketika di langit pertama. Ini versi pertama. Fasaru hatta ala qaumin
Maka Nabi SAW ditunjukkan pemandangan satu kumpulan manusia. Diorang buat apa? Diorang ni yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Diorang ni bercucuk tanam tau. Dia tanam benih. Yang peliknya benih tu dia tanam, hari tu juga tumbuh pokok. Orang pokok dia tumbuh makan masa bertahun-tahun. Dia tumbuh hari tu juga. Tanam, tumbuh. Lepas tu dah tumbuh, dapat hasil. Dia pun petik. Dia petik buah tu, tumbuh pula. Petik, tumbuh. Biar betul baju apa dia guna ni. Subur benar tanahnya. Benih apa ni kan. Ibarat kalau kita musangking lah contoh. Gitu kan. Dia tanam biji musangking, keluar musangking. Masak terus sebab tu. Petik, tumbuh. Petik, tumbuh. Apa kata Nabi? Ya Jibril, ma hadha? Wahai Jibril, siapa ni wahai Jibril? Faqala Jibril, haula al-mujahiduna fi sabilillah tudha'af lahumul hasana bi-700 dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, itulah orang-orang yang berjuang berjihad fi sabilillah, digandakan kebaikan mereka, satu kebaikan digandakan kepada 700 kali ganda dan lebih pada itu lagi. Pada hari ini tak lain dan tak bukan ialah orang-orang berada di Gaza, Palestin, yang peperangan dah masuk hari yang ke 123 atau 4. Kan asalnya Israel laknatullah Yahudi ni dia nak hancurkan gajah pula Gaza dalam tempoh 3 bulan sahaja. Dia nak buat dua benda lah. Pertama, hapuskan Hamas. Kedua, membebaskan tawanan-tawanan diorang. Dalam tempoh 3 bulan. Israel yang mempunyai segala kecanggihan teknologi dunia, semua dekat diorang. Rupa-rupanya canggih lagi Al-Qassam tu. Peliknya, pelik tak pelik diorang kan, Israel ni kan diorang kawal belakang udara, lautan, daratan, semua dia kawal. Dan diorang dah putuskan semua hubungan internet dekat Gaza. Tak boleh, tak ada line kat Gaza ni. Tiba-tiba Al-Qassam setiap 2 hari dia akan upload video baru. Diorang tembak kereta kebal, dia bunuh tentera setiap 2 hari. Setiap hari dia akan hantar dekat Al Jazeera. Anda tahu tu pasal anda follow tiap-tiap hari. Tiap-tiap 2 hari akan dapat video baru. Main mana internet diorang, wallahu alam. Dan Al-Qassam ni dia guna cara perhubungan diorang, dia guna line telefon lama dulu. Telefon lama, hello, teto gitu kan. Dia tak pakai line internet ni. Ini bahaya. Line internet ni Yahudi boleh detect kan, dia akan bom dan sebagainya. Lalu dia gunakan traditional punya usahanya Al-Qassam ni hebat. Jadi apa yang diorang buat sekarang ni, berjuang berjihad fi sabilillah, mereka inilah besok yang akan mendapat ganjaran besar di sisi Allah. Dan kematian yang mereka dapat merupakan kematian yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad ni, yang syahid ni, besok di hari akhirat Nabi kata, diorang akan berbangga di hadapan Allah dengan cara kematian mereka. Contoh orang ni syahid, terburai perut dia. Kan? Maka dia akan berbangga dan Allah bertanya dan Allah Maha mengetahui. Allah kata, kenapa perut kau terburai? Nanti mujahidin ini akan kata, ya Allah, perut aku terburai kerana mempertahankan agama engkau, ya Allah. Dia bangga. Orang ni pula kepala pecah bersepai, hidup di sisi Allah. Allah akan tanya, kenapa kepala kau bersepai? Dia kata, kerana pertahankan agama engkau, ya Allah. Dia berbangga. Tiba-tiba ada orang ni syahid juga, tak ada cedera pun, meninggal. Dan kau ni pahal. Saya orang Melayu. Melayu pula. Kenapa pula kau syahid? Saya ni nak pergi perang, sekali dengar bunyi letupan terus meninggal dunia, lemah jantung. Sabar je lah kan. Dapatlah pahala syahid insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan semua, yang pertama sekali, orang yang bercocok tanam, hari tu juga dapat hasil. Itulah golongan mujahidin. Nabi meneruskan perjalanan. Wa wajada rihan thayyibah. Tiba-tiba Nabi bau wangi sangat. Wanginya
Maka Nabi kata, ya Jibril, ma hadhi raihah. Jibril, bau apa ni? Wangi sangat ni. Apa kata Jibril? Hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun. Inilah bau mayat Masyitah dan keluarganya. Masyitah ni bukan nama orang, tapi melekat nama orang Masyitah kan. Masyitah dalam bahasa Arab dengan mana tukang sikat rambut. Daripada perkataan mishtun, ya, sikat dalam bahasa Arab mishtun. Jadi yang tukang sikat dipanggil masyitah. Kalau yang tukang sikat perempuan masyitah, gitu. Jadi masyitah ni seorang perempuan yang hebat, yang luar biasa. Dia ni kalau kita baca cerita dia, dia macam zaman Nabi macam siapa kak? Macam Sumayyah. Perempuan buta huruf, hamba, tak tahu apa-apa, orang tak pandang, orang hina, low class, tak ada apa, orang tak pandang. Susah nak cakap lah. Kalau kita hari ni kan macam orang duduk setinggan, gitulah orang tak ada kelas langsung, tak tahu apa benda, buta huruf, tak tahu apa. Tapi hebat tak hebat dia, Nabi cium bau mayat dia dekat perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj, wangi sangat. Apa kata Jibril? Bainama hiya tamshitu binta Fir'aun. Jibril cerita kisahnya satu hari tengah-tengah Masyitah ini kerjanya sikat rambut anak Fir'aun. Anak Fir'aun ni tiap kali mandi sikat pun pemalas, mangkuk betul. Ada tukang sikat tu, kan? Lihat hanya menggunakan jari, rambut kembali tersusun rapi. Gitu. Iklan lama lah kan. Buat rebonding kita faham apa ni Tengah-tengah sikat tu, isaqatal musht. Tiba-tiba sikat tu terjatuh. Bila terjatuh, Masyitah ni melatah. Dia tahu akak tu dia melatah apa? Bismillah, ta'isa Fir'aun. Dia kata macam tu. Punya bagus dia punya melatah. Lepas tu akak nak melatah, biarlah dapat pahala. Ini melatah, dia makan. Apa dia kata, dia maki habis satu kampung, kau tahu. Tak elok. Kita biar dia ajar. Kadang ada, ya dah melatah tak elok kan. Kita kalau melatah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan dapat pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Cuba aja melatah macam tu, dapat pahala. Ini melatah tak apa. Ataupun melatah, kalau melatah biar macam Masyitah, bismillah, hancur Yahudi. Gitu tak apa. Hancur Yahudi, ya Allah. Melatah biar macam tu. Masyitah kata apa? Bismillah, celaka Fir'aun. Dia kata macam tu. Tak perajatlah anak Fir'aun. Kau kata apa? Kau ajak. Bila dia kata macam tu, anak Fir'aun kata, awalaki rabbun ghairu abi. Apa kau cakap Masyitah? Kau ada Tuhan selain daripada bapa aku? Apa kata Masyitah? Qalat na'am. Ya. Rabbi wa rabbukillahu. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Tuan bila baca kisah Masyitah ni kan, kalau kita fikirlah, apalah salahnya kan? Masyitah kata, apa kau cakap tadi? Kau kata kau ada Tuhan daripada bapa aku. Apa salah? Masyitah kata, tak adalah, tadi tersilap je pun. Tadi tu bunyi ringtone, contohlah kan. Dia kona lah. Tapi Masyitah tak. Rabbi wa rabbukillah. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Apa kata anak Fir'aun? Afa ukhbiru bidzalika abi. Oh, kau cakap macam tu ya? Aku report bapak aku. Apa kata Masyitah? On lah. Report lah. Aku tak kisah. Kau nak report lah. Berani. Kalau kita, janganlah macam tu. Saya cek makan je pun. Saya kerja kat sini, tolonglah. Saya minta maaf ya. Kau tengok. Hebat kan Masyitah? Buta huruf, tak tahu apa-apa, tak pernah dengar kuliah maghrib, tak pernah dengar kuliah duha, tak pernah dengar kuliah subuh, tak pernah Fatihah pun tak hafal, kan? Tak tahu apa benda. Tapi bila anak Fir'aun tanya, dia jawab Rabbi wa rabbukillah, Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Lalu anak Fir'aun pun report ke bapa dia, abah tahu tak, tukang sikat saya, tukang sikat baby Acik Masyitah tu dia kata ada Tuhan selain pada abah.
Faqala, maka apa kata Firaun, ada Tuhan selain daripada aku? Setakat ni aku tak jawatan lagi tau. Aku maintain Tuhan tu tak. Tuan-tuan tahu, kakak tahu bagaimana Firaun ni kan. Dia punya bongoknya Firaun ni, brutalnya dia, sampai setan pun tepuk dahi, kau tahu tak? Setan kata melampau betul Firaun ni. Setan dia tak pernah mengaku jadi Tuhan. Tak pernah setan mengaku dia. Tuan-tuan kalau baca Quran rasa tak pernah. Saya tak pasti, rasa tak pernah jumpa kot setan mengaku jadi Tuhan. Tapi Firaun mengaku 2 kali. Kali pertama dia pernah kata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak pernah tahu ada Tuhan selain daripada aku. Dia pernah kata macam tu. 40 tahun kemudian, apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Setan dengar pening kepala, kurang ajar betul dia ni kan. Aku jahat pun tak macam kau. Maka Firaun tak puas hati, dia panggil Masyitah, awalaki rabbun ghairi. Adakah engkau ni ada Tuhan selain daripada aku? Apa kata Masyitah? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Wa kana lil mar'ati ibnan wa zawj. Dan Masyitah ini ada 2 orang anak dan seorang suami. Fa arsala ilaihi farawadal mar'ata wa zawjaha ayarji'a an dinihima fa abaya. Mula Firaun dia tak nak ambil tindakan kasar lagi tau. Firaun cuba nak, orang kata, cakap elok lah kan. Kadang orang ni kalau kita cakap kasar dengan dia, dia melawan. Tapi kalau kita cakap lembut-lembut, okeylah, saya tarik balik, kan. Ni psycho lah kan. Macam orang masuk penjara, dia tahan, kena seksa, kena belasah, kena tumbuk, dia tahan, dia bodoh je. Tapi kalau main psycho dia tunjuk gambar, kau tak rindu ke anak-anak kau ni? Dia bersedih. Kau tak rindu ke bini kau ni? Kan? Lepas tu dia saja ada psycho. Kita pun rindu juga. Kan? Kolek. Dia pun call lah. Kring. Bini kita angkat. Abang. Baby. Baru nak cakap, dia pun tutup. Belah-belah. Macam kau. Kita contoh kan. Lepas tu dia pun kata, kau tahu ke, bini kau beranak lah. Ni, bini kau dapat baby. Kau tengok baby kau. Dia tengok, baby. Macam. Kan, kadang kalau dengan cara macam tu, orang boleh lemah semangat. Okeylah, aku give up. Dia pun kalah lah. Masyitah macam tu lah. Mula buat kasar tak nak. Masyitah keras. Dia pun buat lembut. Contoh. Masyitah. Kenapa Masyitah degil sangat? Kalau Masyitah duduk kat istana Firaun, Masyitah nak apa semua, Masyitah dapat. Allowance dapat, KWSP dapat, pencen pun dapat. Walaupun dia dengar dah tak ada pencen dah ni. Firaun kata, aku bagi pencen, don't worry, be happy. Kan? Yang penting kau maintain dengan aku. Anak-anak kau ni besok lusa nak belajar universiti, aku sponsor belaka Masyitah. Kau jangan buat kerja gila Masyitah. La rabbi wa rabbukillah, rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Bila Masyitah tak makan saman, tetap macam tu juga. Qal, apa kata Firaun? Ini qatilukuma. Aku tak ada pilihan, aku nak bunuh korang semua. Qalat, apa kata Masyitah? Ihsanan minka ilayna in qataltana an taj'alana fi baitin wahidin fatadfinana fihi jami'an. Kata Masyitah, baiklah wahai Firaun, kalau kau nak bunuh kami nanti, bila kamu dah bunuh kami sekeluarga, aku minta satu permintaan aku. Tolong tanamkan kami satu liang lahat. Apa kata Firaun? Baiklah, aku perkenankan. Bagus juga mangkuk ni tuan-tuan. Kan? Dia perkenankan permintaan Masyitah. Qal fa amara bi baqaratin min nuhasin fa uhmiyat. Maka ada beberapa versi cerita bagaimana cara dibunuh Masyitah. Versi pertama kata Firaun suruh buat patung lembu daripada besi. Besarlah patung lembu tu, dan dalam perut lembu ni, patung lembu tu dikosongkan, dibuat oven, ada pintu boleh masuk dalam tu.
dan dibakar semerah-merahnya. Semerah-merahnya. Dan dimasukkan anak Masyidah seorang demi seorang dalam oven ni, oven patung lembu ni, dan terbakar hancur. Ada setengah riwayat kata kawah dengan minyak yang menggelegak, dan dihumbankan seorang demi seorang masuk ke dalam kawah tersebut. Masyidah tengok aja. Sampailah giliran Masyidah. Masa tu Masyidah dukung baby yang paling kecil. Qal fa'ulku wahidan hatta balagu asghara radhi'in fihim. Masa tu Masyidah rasa sedih. Apalah salah anak aku? Kalau aku tak apalah, aku tak ada apa dah, aku ni anak aku ni, apa salahnya kan? Tengah-tengah sedih tu, tiba-tiba baby ni yang tengah menyusu ni, yang tak reti bercakap, diizinkan Allah bercakap. Apa kata baby ni? Ya ummah qa'i wa la tataqa'asi. Wahai ibu, ibu terjun ibu, jangan teragak-agak terjun, dia kata macam tu. Dan dia sambung balik menyusu dengan Masyidah. Ada setengah dalam kisah Ashabul Ukhdud macam tu juga. Kisah seorang perempuan yang dipaksa terjun dalam api. Dia nak terjun ke tidak? Nak terjun ke tidak? Tiba-tiba baby dia bercakap kan. Dia kata, ya ummah innaki alal haq. Wahai ibu, kau di atas kebenaran. Terjun ibu. Dia pun terjun. Fa'ulkiyat hiya wa awladuha. Maka dicampakkan Masyidah dan anak dia dalam api tersebut. Mati belaka. Anda teringat satu kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Zaman Umar Al-Khattab. Kisah seorang sahabat Nabi nama Sayyiduna Allah Abu Ubaidah, bukan? Apa nama? Lupa nama dia. Dia ni masa dia kena tangkap dengan tentera Rom. Tentera Rom buat macam ni lah. Kawah besar, api menggelegak dan semua. Dia pun kumpulkan tentera Islam yang ditawan ni untuk dihumbankan dalam kawah ni. Dia ni general tau, dia panglima. Sahabat ni panglima. Dia tengok seorang demi seorang sahabat dia humbankan dalam kawah tu. Dalam sirah kata bila dia campak, masuk je orang dalam tu, terus timbul tulang. Nak bagi tahu panas menggelegaknya. Campak timbul tulang, campak timbul tulang. Tiba-tiba dia tengok, dia menangis. Bila dia menangis, panglima Rom berhati. Nangis. Ada harapan ni. Diorang paksa supaya dia ni convert, murtad, masuk Kristian. Tu nangis tu. Ini kalau kita pujuk ada harapan ni. Dia bawa panggil. Macam, nak tukar dah? Boleh. Masuk convert tukar Kristian ni. Dia kata, lah, aku tak nak masuk Kristian. Habis tu kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Dia kata, aku menangis sebab bila aku tengok sahabat-sahabat aku kena dibaling masuk dalam kawah ni, timbul-timbul tulang, aku berharap sangat ketika aku dihumbankan nanti, kalaulah boleh aku dihumbankan, mati, hidup balik, lompat lagi, mati, hidup balik, lompat balik. Maknanya dia nak mati banyak kali. Masuk hidup balik, terjun lagi. Kau biar betul kau. Akak faham ke tidak kau cakap apa ni? Aku pun tak faham. Maknanya apa? Dia kata kalaulah aku boleh syahid banyak kali. Tapi yang sedihnya, aku hanya syahid sekali sahaja. Itu aku sedih tu. Aku nak banyak kali syahid. Gitu. Bila dia jawab macam tu, paning kepala panglima Rom. Kau ni biar betul. Akhirnya dia pun cium kepala sahabat Nabi ni, dan dia bebaskan sahabat Nabi ni radhiyallahu taala anhum ajmain. Okey, Nabi meneruskan perjalanan. Summa ata ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat. Maka Nabi SAW ditunjukkan pada satu pemandangan satu kumpulan manusia. Diorang buat apa? Diorang ni menghempuk kepala diorang dekat batu. Dia hempuk, padam, bersepai kepala, menyembur tak. Elok dia pecah kepala, jadi balik kepala tu. Dia hempuk lagi, bersepai kepada, hempuk lagi, pecah lagi. Nabi kata, la yafturu an zalika syai', tak berhenti, pecah jadi kepala dia tu. Maka Nabi kata, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapakah mereka ini? Apa kata Jibril? Haula alladzina tatathaqar ru'usum anis salatil maktubati. Wahai Muhammad, itulah umat engkau
yang melewat-lewatkan sembahyang 5 waktu. Bukan tak sembahyang, tapi melewat-lewatkan sembahyang. Bayangkan yang tak sembahyang langsung macam mana. Yang tak sembahyang langsung tak diceritakan bagaimana azab dia. Lagi teruk. Kalau yang ni pun dah teruk dah, kan hempuk kepala jadi balik, hempuk kepala jadi balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala thumma ata ala qaumin min baini aydihim lahmun nadijun fi qudurin wa lahmun akhar nay'un khabith faja'alu ya'kuluna min nay'il khabith wa yada'una an-nadij at-tayyib. Maka Nabi ditunjukkan lagi satu pemandangan, satu kumpulan manusia yang diorang ni ada 2 hidangan. Satu bekas daging yang dah siap masak, sedap sangat, lamb shank lebih kurang macam tu, sedap gila. Satu lagi bekas periuk dipenuhi dengan daging yang dah berlendir, hanyir, busuk, berulat, hitam, legam. Tapi yang peliknya, orang ni dia makan yang buruk tu, yang hitam tu. Dia makan, muntah, makan. Yang lamb shank tu lah bahasa mudah, dia tak sentuh. Apa hal pula ni? Nabi kata, "Ma haula man hadha ya Jibril?" Siapakah mereka wahai Jibril? Maka apa kata Jibril? "Hadza rajul min ummatika." Inilah umat engkau wahai Muhammad. Lelaki-lelaki, suami-suami. Indahul mar'atul halal thayyibah. Dia ada seorang isteri yang baik, yang halal baginya. Fayati imra'atan khabithatan fayabitu indaha hatta yusbiha. Tetapi dia rela mencari perempuan jalang, perempuan pelacur. Dia ada isteri yang sah untuk dia, yang halal untuk dia, tapi dia cari perempuan pelacur. Begitu juga seorang isteri yang dia ada seorang suami yang halal untuk dia, dia cari jantan lain, gigolo, tak apa-apa lagi, dan dia bermalam sehingga waktu pagi. Itulah besok perumpamaan mereka di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin yulqa min al-hijarah. Nabi ditunjukkan lagi pemandangan. Pemandangannya apa? Ada seorang lelaki ini berenang dekat sungai. Sungai itu pula dipenuhi dengan darah manusia. Bukan sungai, bukan air, darah. Hanyir. Dia berenang, dia menyelam, dia angkat kepala dia tak, tadi kan darah ni hanyir. Dia menyelam, dia angkat kepala. Bila dia angkat kepala, dekat tebing sungai ni ada malaikat yang baling lelaki ni dengan batu. Dan setiap kali dibaling dengan batu, batu tu tepat masuk dekat mulut dia. Allahu akbar. Pam, bersapai mulut kau, tercabut habis gigi ni, pecah mulut. Dia menyelam, dia angkat kepala, kena lagi, bersapai mulut dia. Maka Nabi kata, "Ya Jibril, man haula?" Siapakah mereka ni wahai Jibril? Maka apa kata Jibril? "Hadza mathalu akili riba." Inilah orang-orang yang makan riba. Kita ni tahu belakalah riba tu haram kan? Itu kan kecoh sekejap isu bila mufti wilayah tegur, pesan supaya orang-orang yang kerja dekat bank konvensional meninggalkan kerja bank konvensional tu, tinggal cari kerja lain. Tiba-tiba Menteri Agama tegur pula. Kan, jangan cakap macam tu, kena ada benda SOP lah, tahap. Itu kan hukum. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perniagaan dan Allah mengharamkan riba. Benda itu kan hukum, jelas. Dan riba ini dosa yang sab'ul mubiqat. Salah satu daripada 7 besar, 7 dosa besar. Apa dia? Aklu riba. Maka riba bukan benda kecil benda tu. Tapi bila ditegur, jadi isu pula benda tu. Padahal benda tu maklum minad-din bidarurah. Semua orang tahu belaka. Riba ni tak boleh buat main. Haram, haram, haram. Anda teringat arwah bapa Ana dulu. Masa dulu kita duduk Kelang. Sekarang dulu panggil Taman Goodwood. Sekarang Kelang Jaya dekat dengan Sri Andalas. Arwah abah cerita, ialah zaman 80-an kak, kesedaran agama terlalu nipis sangat-sangat. Tahun 80-an tu saya ingat, orang yang mula-mula pakai purdah kawasan tu mak saya lah. Kan?
Zaman tu kan zaman Arkam masa tu kan, tahun 80-an tu. Arkam ni antara kebaikannya, dia lah yang mula start pakai pudar. Tapi zaman tu pakai pudar cabaran kuat. Kalau arwah mak saya ni keluar pakai pudar, orang panggil hantu kom-kom. Tapi sekarang semua pakai pudar. Ngaji, lelaki pakai pudar tu, pakai emas. Pudar lah tu. Kan? Jadi, anda ingat zaman tu, yalah tahun 80-an, bila mak tu pakai pudar, kita kan orang KL kan. Bila balik kampung raya, pakai pudar, semua sama tengok belaka. Ni ikut ajaran sesat mana? Ajaran sesat lah pula. Kan? Masa tu kalau raya, mak biasa nyopin dekat Globe. Globe KL dekat Coket tu kan. Lebih kurang gitulah. Ingat kan? Ada lagi ke tidak tempat tu? Ada. Tak ada dah. Entah, aku pun tak ingat. Ni ingat, kalau mak pergi pakai pudar, kan ada budak kecil, dia nampak mak aku lari lintang pukang menjerit-jerit, kau tahu tak? Hantu kom-kom dia kata. Nama dekat hantu kom-kom. Jadi mak bodoh je. Okey, balik ke cerita arwah abah tadi. Arwah abah cerita, abah beli rumah dekat situ, masa tu harga 30,000. Ni tahun 80-an. Zaman tu ada seorang tuan guru, mungkin kakak tuan-tuan pun kenal, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Biasa dengar nama dia kan? Ustaz Ghazali Hasbullah ni antara pendakwah zaman tu yang tegas sangat-sangat. Dia kalau cakap, dia tak ada filter tau. Dia boboh kau-kau punya. Dia kata apa? Kau ni ceramah bak riba ni. Siapa beli rumah pakai bank riba, duduk dalam neraka, dia kata. Siapa beli rumah, siapa beli kereta, beli motor, buat pinjaman dengan bank konvensional, bank riba, naik pergi kerja naik babi terus. Jadi abah ni dengarlah kuliah ustaz tu hari-hari. Dan abah dia kata, abah tak tahan. Teringat ni, duduk dalam neraka. Pergi kerja naik motor, pergi motor macam naik babi. Macam tu. Dia punya perumpamaan tu, dia bagi smack down punya. Dia tak ada nak lembut-lembut, tak ada. Padu dia bagi. Akhirnya abah kata, dia dengan 3 orang kawan dia. Seorang nama arwah Pakcik Masrum, seorang lagi nama apa. Ni tiga kawan meninggal lah kita 3 orang ni. Bincang-bincang, kita cari tempat lain lah, pindah rumah. Kan? Jadi arwah abah kata, dia pun tekad jual rumah tu. Anda tak ingat tahun berapa? Mungkin tahun 87 lebih kurang. Dengan izin Allah, harga rumah naik. Abah jual rumah tu 70,000. Harga 30,000. Kan? Settle habis hutang, abah kata, beli tanah dekat Kuang, buat rumah settle. Sebab apa? Bila kita tinggal kerana Allah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Tu jawapannya. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allah ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih elok lagi. Ada seorang kawan Ana, dia cerita kat Ana. Ni cerita betul tau, first hand tau, bukan cerita pada orang. Ni dia cerita kat aku. Dia cerita apa tau? Dia kerja bank konvensional. Dan ini pula bahagian apa? Bahagian buat pinjaman, bahagian loan. Bahagian orang yang tak bayar hutang, dia lah tukang up dia punya interest. Itu bahagian dia lah, dia kata. Jadi dia kata satu hari, ada seorang mamak ni dah berbulan-bulan tak bayar hutang. Dia pun pergilah jumpa kawan saya yang kerja bank ni. Dia pun tunjuk slip gaji. Kawan saya ni kata, saya ustaz, saya tengok slip gaji dia. Dia kerja apa? Kilang Kasberg. Kilang Kasberg. Dia ni tengok kilang Kasberg, spontan dia kata, Astaghfirullahaladzim. Bang, abang kerja kilang arak ni bang. Kasberg ni bang, kilang haram ni. Dia kata ke kawan tu. Kawan tu kata apa? Kepala otak kau lagi bapak haram, kau tahu tak? Kau kerja bank ni, kau kena interest, itu lagi bapak riba. Padu dia bagi aku ustaz. Kan? Aku haram, dia pun haram. Dua-dua haram. Haram jadah itu. Haram bertemu haram. Jadi dia bagi aku padu. Dia kata, saya ni ustaz, selama ni dengar ceramah, ustaz tak kata riba haram, dosa besar, seksaan neraka, bla bla bla. Masuk je kanan, keluar tigri. Waduh, nanti. Sekali Allah hantar dekat aku, dia kata, depan mata aku.
Kerja Kasberg, aku kerja bank. Dua-dua haram bertemu haram. Dia bagi padu. Dia kata, bila dia kena macam tu, dia kata, aku kerja kilang haram, embang haram. Kau tu lagi besar dosa kau tu tak? Aku pun besar dosa, kau lagi besar kau tu tak? Kau zalim orang, kau tekan orang, kau. Dia kata, dia kena terduduk, dia kata. Terus dia terfikir, ya Allah, kau tegur aku, ya Allah. Selama ni orang lain tegur aku tak. Aku buat dono, hari ni kau hantar orang tegur aku. Dia pun hantar surat letak jawatan 24 jam. Dia tak nak fikir dah. Dia kata, kalau aku fikirkan tak jadi, pap terus. Berhenti 24 jam. Orang semua terperanjat. Orang tak tahu cerita. Bila dia berhenti, tak tahu nak buat kerja apa, dia kata. Tak, dia Allah, bini dia pandai buat kek. Dia jual kek bini dia. Dia jual kat jiran. Sambutan bagus, dia kata. Sampailah satu hari kawan dia offer dia kerja lain. Kerja yang tak ada kena dengan bank. Dia kata kerja tu pun gaji bagus dan lebih dekat dengan rumah dia. Kan? Tak payah menghadap jam hari-hari. Allah ganti yang lebih bagus. Itu. Benda ni kita nak tinggal ke nak apa, bila kita buat kerana Allah, Allah tolong kita. Tu je nak beritahu. Kan? Kalau kita takkan selesai masalah kau. Maka Nabi kata dalam yang Nabi lihat dalam perjalanan ini, seorang manusia yang berenang dalam sungai darah yang hanyir, yang bila diangkat kepala, dibaling batu daripada neraka masuk ke mulut dia. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kalau ada apa-apalah, masih ada lagi simpanan dekat bank riba ni, keluarkan terus, keluarkan. Jangan fikir-fikir dah. Jangan fikir-fikir, ya. Qala summa ata'ala rajulin qajama huzmata hatabin la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alayha. Nabi pun ditunjuk satu pemandangan. Ada seorang lelaki ni, dia mula-mula bawa seberkas kayu, dia letak kat belakang dia. Dia rasa berat, dia tak larat. Tiba-tiba ada lagi seberkas kayu, dia letak lagi kat belakang dia. Tak larat. Tak larat, dia ambil lagi. Dalam gambaran tu, dia ambil lagi, letak lagi. Dia angkat, tak larat. Dia ambil sampai meninggi, membukit. Apa gila orang kau ni kan? Dia tu tak larat, tak payah angkat lah. Maka Nabi tanya dekat Jibril, "Ma hadha ya Jibril?" Qal, "Hadha rajul min ummatika. Takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammal 'alayha." Jibril kata, itulah umat kau wahai Muhammad, yang dia tak layak, dia tak sanggup nak pegang amanah, tak sanggup, tak layak nak pegang jawatan, dia nak pegang juga jawatan tu. Dia pertahankan juga jawatan tu, dan dia tambah pula jawatan lain. La haula wala quwwata illa billah. Ini jadi gila jawatan. Kerja tak buat kerja pun tapi gila jawatan. Itu kan viral dekat mana, dekat Kelang apa? Orang kampung, ada seorang hamba Allah ni, dia baiki jalan sendiri. Dia turap jalan tu. Dia kata harap ke YB tak boleh harap. YB asyik tak ada je. Lalu dia pun turap. Dia kata apa? Ini duit saya. Dia cat atas jalan tu, ini duit saya. Maknanya kalau YB datang jangan nak claim duit dia, ini duit saya. Sampai macam tu. Allahu Akbar. Jadi nak bagi tahu, memegang jawatan ni bukan benda main-main, benda berat dan benda yang besok teruk soalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kan Sayyidina Umar kan meninggal dengan sebab kena bunuh. Bila dia kena tikam tu dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dia hidup 3 hari. Dalam tempoh 3 hari tu, orang jumpa dia. Orang kata, "Wahai Amirul Mukminin, kalau kau meninggal besok, siapa nak ganti kau ni?" Maka ada orang cadang ganti dengan anak dia, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar ni seorang sahabat Nabi yang warak sangat-sangat. Qiyamul lail tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, orangnya macam bapak dia lah, senang cerita. Apa jawapan Umar Al-Khattab? Tak payahlah, dia kata. Cukuplah besok di hari akhirat, bila Allah Ta'ala tanya tentang memegang amanah dalam seluruh keluarga aku seorang je yang pegang jawatan, yang pegang amanah jawatan ini. Jangan kaitkan dengan orang lain.
Sebab berat sangat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Dhar, dia kata, ya Rasulullah, sahabat ni kau bagi jawatan, sahabat ni kau bagi jawatan, kenapa aku tak kau bagi jawatan? Nabi kata, ya Aba Dharrin, innaha lanadamatun wa innaha la khasaratun amama Allah yaumil qiyamah. Wahai Abu Dhar, jawatan ini berat. Ia merupakan penyesalan, kerugian di hari akhirat besok. Bukan untuk direbut-rebut. Jawatan ni, contoh ya, kita tak nak. Tapi orang kata, tolonglah awak ambil lah jawatan ni. Saya tak mampu. InsyaAllah kita pakat tolong-tolong sama-sama. Saya tak mampu. InsyaAllah kita tolong. Allah bantu kita. Kita pun kata, tak apalah, bagi saya istikharah ya. Istikharah dulu. Kita pun istikharah. Okeylah, saya terima. Dengan syarat, tolonglah bantu saya. Orang macam tu, Nabi kata, u'inta alaihi, engkau akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sebab engkau tak minta jawatan tu. Tetapi kalau engkau yang terhege-hege, saya yang paling layak pegang jawatan ni. Kalau saya pegang, semua settle masalah. Orang macam ni Nabi kata, wukilta alaihi, Allah akan longgokkan jawatan tu, amanahkan kau dan dibiarkan kau buat kerja seorang-seorang. Mampulah kau. Mampulah kau seorang-seorang. Tak percaya? Tengoklah apa yang berlaku dekat negara kita pada hari ini. Itulah yang berlaku. Saya cakap ni betul. Di hadis Nabi tau, bukan boleh main-main. Wukilta alaih, Nabi kata. Kau akan diserahkan, kau buat kerja seorang-seorang. Tapi kalau kau tak nak, tapi orang suruh, orang minta tolong, inta alaihi, Allah akan tolong kau. Tapi kalau kau yang beria-ria nak, kau tengoklah apa yang berlaku. Kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Umar Abdul Aziz cicit kepada Umar Al-Khattab. Dia ni kan setiap kali balik jadi khalifah, dia akan menghadap ke arah kiblat, dia duduk, dia menangis. Isteri dia nama Fatimah. Dia kata, abang kenapa menangis? Apa kata Umar Abdul Aziz? Aku terkenang, rakyat aku ramai. Aku tak boleh tengok semua rakyat aku berjuta, rakyat aku ramai. Aku takut besok Allah tanya aku macam mana aku nak jawab ramai, ya Allah. Kan negara Islam kan besar kan, zaman Bani Umayyah tu. Sampai ke Afrika ada, besar. Di hujung sana kat padang pasir ada umat aku, dia ada rakyat aku. Kalau Allah Ta'ala tanya aku besok macam mana aku nak jawab, ya Allah. Menangis. Apa kata isteri dia? Begitulah keadaan suami aku setiap malam. Umar Abdul Aziz jadi khalifah tak lama, 2 tahun 5 bulan. Dan apa kata isteri dia? Sepanjang 2 tahun 5 bulan, dia tak pernah mandi wajib walaupun sekali. Maknanya apa? Dah tak ada selera. Tengok bini pun tak selera. Fikir ni, tengok bini, kita siap bawa honeymoon lagi kau. Kan? Kan? Masyuk jadi YB. Kan? Diorang tak fikir, ya Allah macam mana besok nak jawab, ya Allah macam mana nak jawab, ya Allah. Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelum Umar Abdul Aziz. Satu hari dia pergi haji. Tengok ramai orang kat padang Arafah ni. Ribu manusia, ratus ribu. Sulaiman bin Abdul Malik kata apa dekat Umar Abdul Aziz. Masa tu Umar Abdul Aziz belum jadi khalifah. Masa tu Umar bin Abdul Aziz baru jadi YB dekat Madinah. Lalu pada musim haji tu, dia mengiringi khalifah. Khalifah kata, Masya Allah, ramainya rakyat aku. Ramai. Dia pun kata dekat Umar, wahai Umar, kau tak tengok ke? Ramaikan rakyat aku. Tahu apa kata Umar Abdul Aziz? Betul. Pada hari ini, mereka semua rakyat engkau. Tapi besok kau tengok di hari akhirat, kesemua ni akan dakwa engkau di hadapan Allah. Kesemua ini akan mendakwa engkau di hadapan Allah di hari akhirat. Menangis Sulaiman, ya Allah. Seronok apa jadi YB jadi apa ni? Seronok ke? Tak percaya kau tunggulah. Kau tunggu besok kat padang mahsyar. Baru kau tahu, menyesal kau tak habis. Nabi kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan disoal oleh Allah tentang rakyat bawahannya. Kena soal. Larat ke kita nak jawab? Larat ke? Larat kita. Kita ni bang kakak,
Tak payahlah contoh ya, contoh lah. Kita ni seorang tahu. Bujang sampai ke mati. Bujang sampai ke mati. Kahwin tidak, apa pun tidak. Pegang jawatan pun tidak. Bujang terang-tang, kerja pun sendiri. Besok di hari akhirat, contoh, kalau Allah hisap kita, Allah tanya soalan pertama tentang mata engkau. Aku bagi mata engkau berapa tahun? Kau hidup sampai umur 40 tahun contoh. 40 tahun dia mati. Berapa kali mata engkau tu tengok Al-Quran, berapa kali mata engkau tengok maksiat. Baru soalan mata pun tak lepas dah kita. Betul ke tak betul? Nak jawab pun tak berani kan? Telinga ni, aku bagi 40 tahun telinga kau. Berapa banyak kau dengar Quran, berapa banyak kau dengar lagu. Mulut kau ni, 40 tahun aku bagi dekat engkau. Berapa tahun kau baca Quran, berapa banyak kau mengumpat orang. Berapa banyak rokok kau hisap, berapa batang-batang kau hisap. Contoh. Tangan kau. Itu baru kita seorang bang kakak. Oh, dia tanya soalan macam tu. Agak-agak lepas ke tidak? Itu kau seorang. Kalau kau kahwin pula, bini pula. Kau kahwin dengan Mina ni 40 tahun, apa pasal kau tak reti nak suruh dia tutup aurat? Kau biarkan dia bergaul dengan orang kat luar sana. Kau biar mampu kau. Kata apa? Lepas tu ada anak pula, anak perempuan. Anak perempuan kau ni dah balik, kau tak pernah ajar tutup aurat, kau biarkan dia semayang pun tidak, bergaul dengan orang. Itu pula kau. Anak lelaki kau, mampu kita. Lepas tu kalau kita ada jawatan, memang teruk lah. Kalau kita fikir betul-betul, kita takkan nak pegang langsung jawatan ni. Ya Allah, tak nak, ya Allah. Tapi nak tak nak kena pegang. Tapi bukan kita yang nak. Sebab tu Nabi letak syarat. Tetapi kalau jawatan itu diserahkan pada engkau, orang minta engkau dan kau bertawakal pada Allah, u'inta alaihi, engkau akan dibantu. Tapi kalau kau yang melobi tegeh-hegeh, kau kena nanti. Jangan main. Jadi itulah perumpamaan yang Nabi SAW nampak di dalam perjalanan tersebut tentang seorang lelaki. Dia tahu dia tak larat, dia angkat lagi. Dah tak larat, dia angkat tak larat. Qal wa ta'ala qaumin tuqradu alsinatum wa shifahuhum bimaqarida min hadidin kullama quridat 'adat kama kanat la yafturu anhum faqala man haula ya Jibril qala haula khutaba'ul fitnati min ummatika yaquluna ma la yaf'aluna a'udzubillahi min dhalik. Lalu Nabi ditunjukkan lagi satu gambaran sekumpulan manusia yang kerjanya menggunting lidah. Saya cerita pasal gunting lidah, ingat masa budak dulu kan. Mungkin kakak pernah tengok kot buku tu. Dia tulis buku tu. Ingat lagi buku tu. Buku tentang zaman dulu. Kulit depan warna merah. Dia tulis apa? 100 dosa besar ke apa. Gambar depan dia gambar orang gunting lidah. Oh, aku ingat lagi sampai sekarang buku tu. Seram tengok buku tu. Maka Nabi kata, diorang ni gunting, lidah ni jangankan gunting, minum air panas. Air panas melepuh kita. Kena pedas, makan Maggi pedas pun melepuh lidah kau. Tengah-tengah syamah, tergigit lidah. Aduh. Sakit ya amat. Ini gunting kau. Memancuk darah. Allah. Tengah sakit, pop, tumbuh balik. Ambil balik gunting. Allah. Tak berhenti. Ya Allah, sakitnya. Apa kata Nabi, siapa ni wahai Jibril? Apa kata Jibril? Itulah umat kau, tukang bawa fitnah, tukang sebar fitnah, tukang viral fitnah. Itulah kerja dia. Kalau bercakap, fitnah. Mengatakan orang nombor 1, mengumpat orang nombor 1. Fitnah dia kerja dia. Na'udzubillah ya Allah. Tuduh orang tanpa bukti. Menuduh pandai, bukti tak ada. Fitnah orang nombor 1. Na'udzubillah min zalik. Waktu Nabi kata dalam hadis, wa innar rajula la yakzib hatta yuktaba, wa innar rajula la yakziba wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Nabi kata nanti ada seorang lelaki, bukan seorang, ramai, maknanya ada orang macam tu. Nabi kata dia ni bercakap bohong. Bukan setakat bercakap bohong. Nabi kata yataharra al-kadhib. Dalam bahasa Arab, yataharra, dia akan berhati-hati untuk berbohong. Bukan berhati
nak bohong, berhati-hati untuk berbohong. Kau faham tak aku cakap apa ni? Dia akan fikir macam mana aku nak kelentong baik punya. Okey, cantik. Dia fikir macam mana nak bohong. Itu yataharral kadhib, Nabi kata. Sehingga ditulis di sisi Allah, dia ni memang kaki pembohong. Na'udzubillah min zalik. Ada seorang ni pula, Nabi kata, wa inna rajula la yasduqa. Ada seorang lelaki ni pula, dia cakap benar, cakap betul. Yataharra sidqa. Bila dia cakap, dia akan pastikan. Saya tak pastilah. Mungkin tak tahulah, wallahu alam, saya tak tahulah benda ni. Nantilah saya bagi jawapannya. Saya tak beranilah. Yataharra sidqa. Dia berhati-hati sangat. Takut bohong. Takut bohong lah. Cakap benar. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sehingga ditulis di sisi Allah, dia ni seorang yang cakap benar. Harap-harap kita ni termasuk yang kedua tu, insya-Allah. Amin. Qal. Maka itulah balasan orang yang Nabi ditunjukkan di hari akhirat besok, yang kerjanya menggunting lidah tak habis-habis. Qala wa ta'ala juhri saghirin yakhruju minhu thawrun azim faja'ala yuridu an yarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u. Maka Nabi SAW ditunjukkan satu pemandangan. Apa dia? Ada satu lubang kecil tau, dekat satu batu. Contohlah, contoh gini ni. Ni kotak tisu ni. Ni ada lubang ni kan. Kecil je tisu ni, ada lubang. Tiba-tiba keluar daripada lubang kecil ni seekor lembu. Wow. Besar bapak kau lembu tu keluar. Biar betul. Lepas tu lembu yang besar bapak dia dah terkeluar, dia nak masuk balik. Manalah muat. Tak boleh nak masuk. Apa hal ni? Nabi pun tanya, wahai Jibril, ni apa cerita ni? Apa kata Jibril? Hadzal rajul min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimati thumma yandam 'alayha fala yastati'u an yaruddaha. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, itulah umat engkau yang ketika di atas dunia dia pernah bercakap dengan satu perkataan, benda tu besar tau. Mana benda tu fitnah, tuduhan, maksiat, dosa. Lepas tu dah viral. Contoh kalau kita kat WhatsApp kan, kita oh, dia buat tu kita pun share dekat grup. Grup pun share. Sekali orang pun hantar, minta maaf, berita tu tak betul. Berita tu tak betul. Kau dah share satu dunia dah. Kau boleh nak tarik balik? Boleh tarik balik? Minta maaf lah, oi. Satu dunia dah share. Kau dah kata, kakak tahu tak, rupanya kakak tu kan. Kau dah share dia. Semua orang tahu cerita pasal dia, benda tu tak betul pun. Fitnah belaka. Nak tarik balik? Tak boleh. Kau tengoklah besok kat akhirat macam mana kena. Na'udzubillah min zalik. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kisahnya panjang lagi. Ana minta berhenti dulu pasal Ana ada satu lagi program dekat KL nanti. Jadi gitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada pagi ini tentang perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Ini Kak, belum sampai Masjid Al-Aqsa lagi tau. Ini tak sampai lagi. Belum sembahyang 2 rakaat lagi. Belum naik langit pertama, kedua dan sebagainya. Belum jumpa Sidratul Muntaha. Cerita macam ni pun kan lebih kurang 2 jam. Akak tahu tak? Okey, sekarang kita duduk lama ni. Ni kan panas ni kan. Saya bersandakan lah, ni kan panas ni. Nabi SAW, ketika Nabi bangkit malam tu kan, Nabi tidur, lepas tu Jibril jemput Nabi bangkit. Kan panas tu tempat pemandangan Nabi. Perjalanan punya jauh ni sampai ke Palestin, naik langit. Dan ketika Nabi turun semula ke bumi, tempat pemandangan Nabi masih panas lagi. Maknanya apa? Maknanya perjalanan yang terlalu jauh itu memakan masa beberapa second sahaja. Laju sangat. Tapi kita tak payah fikir Kak. Kalau fikir pecah kepala otak korang. Memang tak logik di akal manusia. Tetapi itulah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Di atas kesabaran Nabi meneruskan kerja dakwah. Wahai Muhammad, seakan-akan Nabi nak kata, wahai Muhammad,
kalau orang-orang Taif tak terima engkau, kami menerima engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada pagi ini, semoga ia bermanfaat. Dan untuk akhir sekali, ni ada iklan ni. Diringkaskan cerita, kami dapat tanah wakaf dekat Bukit Kapar Meru seluas 3 ekar. Ceritanya panjang lah, saya pendekkan je lah cerita tu. Ceritanya ada beberapa orang yang diorang ni asalnya beli tanah. Tanah ni milik arwah Jamali Sadat, yang pelawak tu lah, ya. Dia pun ada share juga. Jadi dijual tanah tu dengan harga murah untuk diwakafkan buat pondok. Hamba-hamba Allah 10 orang ni, diorang kata diorang beli tanah ni 10 tahun terbiar. Diorang kata nak bagi kat siapa tak tahu. Anak ni pula 10 tahun cari tanah. Manalah orang-orang nak wakafkan dekat aku, nak buat mahat, ya Allah. Mahat dah ada dah sekarang. Sebab kita menyewa dekat Seksyen 16 Kerimba. Dah 10 tahun dah mak kita orang tu. Tapi biasalah menyewa kan. Menyewa ni sewa makin hari makin naik. Pening kepala. Alhamdulillah, berkat doa orang ramai, Allah pun rezekikan kami tanah ni. Sekarang dapatlah tanah, alhamdulillah. Dan 26 hari bulan 2, tunggu keputusan MPK Majlis Perbandaran Kelang untuk memberikan kebenaran merancang. Harap-harap Allah permudahkan, insya-Allah. Amin. Ya, pelajar mahat sekarang ada 155 orang, lelaki perempuan. Dan mahat kami ni bukan mahat tahfiz tau. Semua orang kata mahat tahfiz. Tak. Kita belajar kitab. Ya, belajar kitab selama 7 tahun. Kita hanya menghafal 1 tahun 1 juzuk sahaja. Mana 7 tahun 7 juzuk sahaja. Dan alhamdulillah pelajar kami dah ramai habis dan dah sambung ke Al-Azhar. Dan ada yang dah balik berkhidmat dekat mahat, mengajar balik dekat mahat, alhamdulillah, ya. Jadi pengajian turas ni merupakan kitab-kitab peninggalan ulama-ulama dahulu. Semuanya bahasa Arab lah. Kita mahat kita semua bahasa Arab. Hanya kitab Jawi kita mengajar Maghrib saja. Tapi kelas biasa macam sekarang ni semua kitab Arab. Start daripada tahun 1 sampai tahun 7. Jadi gitulah sebagai sedikit perkongsian saya. Jadi kalau kakak nak wakaf, amat-amatlah dialu-alukan untuk pembangunan mahat kami, insya-Allah. Sekian dahulu pada ana, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau nak bayar zakat pun boleh juga, sebab mahat kami merupakan wakil LZS, Lembaga Zakat Selangor. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.